Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita membaca kitab Minhajul Abidin, masih lagi membicarakan persoalan tentang hati. Kita sampai ke surat 272, asal yang kelima, hati menjadi pusat tumpuan utama. Sesungguhnya saya perhatikan keadaan hati itu, maka saya dapati baginya ada 5 keadaan yang tiada bagi yang lainnya daripada anggota anak-anak Adam. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang persoalan hati. Hati adalah khazanah yang paling besar sekali nak dibandingkan dengan anggota-anggota yang lain. Daripada hati, kata pengarang kitab Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa ada 5 keadaan, ada 5 situasi yang berlaku terhadap hati kita. Pertama, sesungguhnya musuh, yakni syaitan, menuju kepadanya, menghadapinya dan sentiasa ada bersamanya. Maka sesungguhnya syaitan itu menduduki hati anak Adam. Maka hati itu merupakan tempat turun ilham dan was-was, yang kedua-duanya selama-lamanya mengetuk pintu hati dengan 2 seruan yang berlainan, iaitu seruan malaikat dan seruan syaitan. Baik, apa keadaan hati yang pertama? Keadaan hati yang pertama ialah tempat tujuan, tempat tujuan syaitan. Di situlah syaitan menuju, di situlah syaitan menghadapinya, dan di situlah syaitan ada bersama dengannya. Sebab itu kalau syaitan dah menetap di situ, dah bermastautin di situ, maka kita selalu dengar ayat yang berbunyi fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Orang Melayu tambah lagi, dia jadi orang yang busuk hati, orang yang sakit hati, orang yang jahat hati, orang yang tak ada hati perut. Kita sebut fi qulubihim marad. Orang Melayu dia tambah penyakit busuk hati perut. Marad itu penyakit. Pasal apa? Yang busuk hati, iri hati, dendam hati. Pasal apa? Tu dia sebut awal-awal sekali, tempat syaitan bersarang di situ. Tempat syaitan bersarang. Syaitan buat kerja, syaitan duk proses di situ tempat dia. Apa dia buat? Kalau malaikat, dia bujuk kita dengan ilham. Kalau syaitan, dia bujuk kita dengan was-was. 2 tempat ni sasaran. Malaikat pun datang, syaitan pun sampai. Siapa yang ikut seruan malaikat, nama dia ilham tadi ni, selamat. Tapi siapa yang gatai pergi ikut syaitan, binasalah hidupnya. Jadi tuan-tuan, yang perlu dijaga sangat hati. Tapi sayang, yang manusia duk jaga zahir. Manusia suka jaga luaran, dia suka jaga muka, dia suka jaga kulit, dia suka jaga perut, dia suka jaga badan.
Yang tu siang malam dia duk latih macam mana nak bagi six pack. Siang malam masuk gym 3 jam 4 jam nak bagi badan ketul-ketul, sendor macam kala jengking. 4 jam jogging sanggup. Suruh pakai face mask pun face mask lah, janji jogging. Orang kata tak payah pakai, kita cukup nafas. Dah, dia nak sihat, nak badan yang cantik. Ada yang makan diet, ada yang tak makan, ada yang makan paksa muntah balik. Pasal apa? Pasal nak dapatkan bentuk badan yang diidam-idamkan. Tuan-tuan, yang tu Allah tak tengok. Kita duduk dalam masjid ni Allah tak tengok yang tu gemuk ke, kurus ke, hitam ke, putih ke, boroi ke, six pack ke. Tuhan kan tengok. Yang Tuhan tengok hati. Masa ni lah syaitan datang kat kita ni. Syaitan datang, dia kacau hati kita. Hati dia duk kacau. Kamu dengar kuliah jangan lama sangat. Kalau dia pukul 8 dia tak berhenti balik lah. Pergi tengok berita setan. Masa ni setan duk kacau hati. Hari tu kata sakit, ada pula. Bila masa dia sakit, setan duk kacau. Mai malaikat pula. InsyaAllah dapat pahala. Duduk lama-lama pun ngaji pun dapat pahala. Tuntun ilmu dapat pahala jihad, pahala besar. Malaikat kata duduk elok-elok, jaga hati elok-elok. Syaitan pun bisik sama. Begitulah hati tuan-tuan, tak pernah berehat. Bila hati ni boleh berhenti daripada was-was dengan ilham? Bila dia berhenti? Bila dia mati. Bila kita mati, habis. Sebelum kita mati ni tuan-tuan, dia buat kerja. Sebelum mati. Sebab tu walaupun mulut kita diam, walaupun tangan kita diam, walaupun kaki kita diam, tapi hati tak diam. Cuba tengok orang lumpuh. Tangan lumpuh, kaki lumpuh, badan lumpuh, hati tak lumpuh. Hati duk kata-kata. Cuba tengok orang sakit di hospital, duduk atas katil, kan bercakap. Duduk diam, duduk tengok orang sebelah. Orang sebelah tu ada tetamu ziarah, dia tak ada orang ziarah, hati duduk cakap. Badan tak bergerak. Dia tengok nurse lalu, nurse pergi, nurse lalu, nurse pergi. Dia tengok, dia bercakap. Serupalah saya sekarang sedang bercakap, tuan-tuan semua diam, tapi dalam hati tuan-tuan semua cakap. Mana dia jumpa baju warna merah, black? Hati duk bercakap. Pelik-pelik baju Ustaz sini, main tang mana jumpa? Itulah dia hati. Kalau syaitan yang hasut kita, binasalah kita. Tapi kalau kita ikut ilham dari malaikat, selamat kita. Nombor 1, hati tumpuan syaitan ataupun malaikat tadi.